Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar Kolej Meteorologi Johor. Hari ini media menyambung taklimat permohonan UPU online sesi kemasukan 2022-2023 bahagian 4. Apa yang ingin madam sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan program pengajian kompetitif, iaitu kalau kita lihat di sini ada 10 program pengajian kompetitif, iaitu yang pertama ialah perubatan 721, pergigian 724, farmasi 727, perakaunan 344, undang-undang 380, kejuruteraan mekanikal 521, kejuruteraan elektrikal 522, kejuruteraan elektronik 523, kejuruteraan kimia 524 dan kejuruteraan awam 526. Seterusnya, kita lihat sama-sama purata 5 tahun markah merit bagi lepasan STPM setaraf. Okey, kalau kita lihat di situ ada dua contoh yang diberikan. Yang pertama ialah kejuruteraan mekanikal, di mana kursus kejuruteraan mekanikal ini ditawarkan di beberapa universiti, antaranya ialah UKM, UiTM, UPNM, UTEM dan UTHM. Okey, kalau anak-anak lihat di situ hanya ada satu sahaja kursus kejuruteraan mekanikal yang bertemu duga, iaitu UPNM. Dan kita lihat kepada markah merit untuk kemasukan ke kejuruteraan mekanikal ini. Kalau kita lihat merit untuk tahun 2020-2021 dan perbandingannya dengan tahun 2021-2022. Kalau untuk UKM ialah 89.45 tahun 2020-2021. Tapi untuk tahun 2021-2022 dia meningkat daripada 89.45 kepada 90.66. Kalau anak-anak pelajar lihat di sini, kita nampak semua universiti yang menawarkan kursus kejuruteraan mekanikal ada peningkatan markah merit di situ, kecuali ada sedikit sahaja penurunan untuk UiTM, iaitu daripada 86.74 kepada 85.79 dan UTHM iaitu dari 74.88 kepada 74.66. Seterusnya kita lihat pula kepada perakaunan. Untuk perakaunan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 universiti yang menawarkan perakaunan. Tapi kalau kita lihat di sini ada iaitu UM, USM, UiTM, UMS dan UIAM. Namun begitu, ada dua universiti yang menawarkan perakaunan ni secara bertemu duga, iaitu UM dan juga USM. Kemudian kita lihat perbandingan markah merit bagi 2020 dan 2021 tu. Kalau kita lihat di sini, kita nampak ada berlakunya sedikit penurunan. Kalau macam UM daripada 99.67 turun kepada 99.65, hanya 0.002% sahaja. Kemudian untuk USM ada berlaku peningkatan dari 97.47 kepada 97.68. Untuk UiTM juga berlaku sedikit peningkatan. Begitu juga dengan UMS. UMS ini ada berlaku agak tinggi juga peningkatannya dari 93.56% kepada 96.49%. Dan begitu juga dengan UIAM, iaitu ada peningkatan dari 88.48 kepada 89.64. Seterusnya, sama-sama kita lihat di sini, di paparan ini menunjukkan bahawa ada 10 permohonan yang kedudukannya teratas dalam pilihan pertama calon-calon lepasan STPM setaraf. Apa dia?
antara kursus-kursus ataupun universiti yang menjadi 10 teratas permohonan pilihan pertama calon. Kalau kita lihat yang pertama ialah UPSI bagi ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian. Yang kedua ialah sarjana muda perakaunan kepujian. Yang ketiga, UPSI lagi iaitu ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dengan kepujian iaitu seramai 1,530 orang yang memohon. Kemudian kita lihat yang keempat masih lagi UPSI iaitu ijazah sarjana muda pendidikan sains sukan dengan kepujian bertemu duga tu sebab ada hashtag. Yang kelima UPM Bachelor Perakaunan kepujian. Okey, kat sini madam nak terangkan sikitlah bahawa ada di antara kamu yang akan tanya apa beza bachelor dengan ijazah sarjana muda. Sebenarnya sama saja. Cuma hanya UPM saja yang menggunakan bachelor, tidak menggunakan ijazah sarjana muda. Okey. Seterusnya yang keenam UPSI iaitu ijazah sarjana muda pendidikan Islam dengan kepujian hashtag. Yang ketujuh sarjana muda perakaunan hashtag. Yang ke-8 UKM ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan kepujian. Yang ke-9 sarjana muda pentadbiran perniagaan kepujian pengurusan sumber manusia. Yang ke-10 ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling dengan kepujian hashtag UPSI. Biasanya ada yang tertanya-tanya di manakah kita boleh mendapatkan hibahan berkaitan dengan UPU ini ataupun dikenali sebagai BKPA ini. Ada beberapa hibahan yang dibuat melalui media sosial iaitu yang pertama ialah Facebook. Ini kemasukan BPKP JPT. Yang kedua Instagram kemasukan BKPA. Yang ketiga Telegram UPU Online Channel. Dan yang keempat adalah melalui YouTube BKPA UPU. Jadi para pelajar di luar sana tak ada masalah pun untuk kamu mendapatkan info-info terkini di media sosial sebab BKPA ini banyak menyediakan platform untuk mudah berinteraksi dengan pelajar-pelajar di luar sana. Seterusnya, kita merujuk kepada laman web e-panduan ini amat penting kepada semua pelajar. Dekat sinilah pelajar boleh melihat senarai program pengajian atau kursus yang ditawarkan, syarat kemasukan, kemudian syarat khas program pengajian atau kursus. Syarat khas, maklumat yuran, tempoh pengajian, maklumat kampus, purata, markah merit untuk 5 tahun. Kalau kita lihat di sini, sebelum ni e-panduan tak ada pun maklumat kampus dan juga purata markah merit. Tapi tahun ini ada pertambahan baru yang telah dilakukan oleh UPU. Seterusnya ada mengenai UA, Politeknik, KK dan LKA. Okey, jadi e-panduan ini boleh dicapai dengan melayari pautan URL seperti berikut. https://upu.mohe.gov.my/. Okey, untuk para pelajar semua kena melihat syarat khas tu. Itu yang paling penting sebab madam banyak mendapat pertanyaan daripada para pelajar, macam mana saya nak tahu syarat khas. Okey. Pergi kepada e-panduan. Boleh tak madam terangkan tentang syarat khas, contohnya bidang perubatan. Okey. Kalau nak tunggu kami daripada unit psikologi kaunseling ni memberitahu setiap program yang ada di dalam tawaran UPU agak sukar kerana terlalu banyak. Jadi pelajar sendirilah yang perlu merujuk kepada syarat khas program. Sekiranya pelajar tidak jelas, boleh merujuk terus kepada unit psikologi dan kaunseling KMJ. Apa yang dimaksudkan tidak jelas di situ? Mungkin ada pelajar yang agak keliru dengan perkataan dan atau slash yang ada pada syarat-syarat khas tersebut. Jadi anak-anak pelajar bolehlah terus berhubung dengan mana-mana kaunselor yang menjaga praktikum anak-anak semua. Ini madam harap dengan 4 bahagian yang telah madam kongsikan,
ini dapat membantu anak-anak KMJ khususnya mendapatkan info ataupun taklimat khas berkaitan dengan permohonan UPU online. Sekiranya ada sebarang persoalan seperti yang Madam nyatakan tadi, teruslah berhubung dengan kaunselor masing-masing. Sekian saja info yang Madam dapat sampaikan iaitu daripada bahagian 1 hingga ke bahagian 4. Harap dapat membantu semua anak-anak di luar sana. Sekian, terima kasih.